Ya, Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, abang kakak, adik-adik semua, syukur pada Allah, malam ni kami reunion ni, jemaah haji kami, saya, Abid Liu, di kiri ni Nelly, yang Nelly Diaz Senrose, yang terkenal, yang dengan baik, soleha, cantiknya, Datuk Nurulnya, yang sangat terkenal juga, dengan kebaikan, kasih sayangnya, dan Furi, Aura White, memang daripada dulu ni. Dan kiri nampak separuh muka tu, di rumah ni, di majlis jamuan kita haji ni, di rumah Datin Hajah Rita, suami Datuk Dr. Haji Kamarul, Datuk Dr. Haji Kamarul. Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah, malam-malam ni. Jadi sebenarnya saja sebelum ni kita rehat kat rumah, yang rumah ni Masya Allah cantik macam istana ni. Jadi sebenarnya tuan-puan sekalian, bahagia ni di mana? Bahagia ni bermula di hati. Jika Allah beri seseorang bahagia, maka tidak ada sesiapa pun dapat menahannya. Walau siapa pun dia orang miskin, orang kaya, dia orang tinggi, rendah, putih, hitam, bangsa apa pun, siapa pun dia bujang, dia berkahwin, dia dah lama kahwin, dah ada anak, belum ada anak, sebenarnya ataupun dah jadi atuk nenek dah pun, semua orang dalam dunia ni berhak untuk bahagia. Dan bahagia ni hanya di hati, kat hati. Dan kalau tuan-puan semua nak bahagia, kalau nak bahagia, jangan tunggu esok, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu tahun depan. Sekarang dalam kita berbual ni, kita boleh rasa bahagia bila Allah beri rasa bahagia dalam hati kita. Bahagia ni bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita bersyukur pada Allah, kita berterima kasih pada Allah, maka kita akan rasa sangat bahagia. Bahagia ni di hati. Kerana itu, bila kita bersyukur, kita bahagia, bahagia ni kat hati kita. Ada orang ingat bahagia ni pada pasangan. Jadi bila dia ingat bahagia tu pada pasangan, maka dia tak dapat pasangan yang baik, dia kecewa. Ada orang ingat bahagia ni mungkin sebab saya belum jadi jutawan, jadi dia harap satu hari dia jutawan, bahagia. Kalau bahagia tu pada jutawan, penat hidup kita dah 40 tahun baru bahagia. Kalau jutawan 40 tahun. Jadi sebenarnya bahagia ni daripada dulu saya ingat bahagia tu begitu, tapi sebenarnya tak. Dulu saya ingat apa, masa kat rumah, saya makan susah sepinggan, makan dengan masa susah, masa keluarga susah, masa remaja-remaja, kat rumah kata, mak jom makan ada sikit. Mak saya kata bagi kat adik makan. Mak saya tak apalah, mak dah makan. Sebenarnya dia belum makan. Ayah makan, saya kata tak apalah, ayah dah makan. Dua-dua belum makan. Saya fikir, tapi dia orang tersenyum je, dia orang tak sakit hati, tak marah. Saya pun kata tak apalah mak, Abid pun dah kenyang. Jadi masa tu walaupun kita tak makan, tapi kita bahagia sebab dapat bagi adik kita makan. Suatu hari bila ada makanan banyak, sekarang kalau saya makan boleh tahan juga, kambing tu orang baring atas meja, banyaknya makanan. Tapi walau makanan kambing atas meja, saya teringat, kalau mak saya ada kan best, kalau ayah saya ada kan best, boleh makan sekali. Rupanya yang bahagia tu apa? Bahagia tu bila kita dulu tak ada duit, lapar, sedih. Tapi sekarang duit banyak, mungkin lebih rezeki lebih pada dulu, bukan banyak, lebih pada dulu. Tapi mak dah tak ada. Rupanya nilai makan tu dah tak sama. Jadi bahagia tu sebenarnya kat mana? Bahagia tu di hati kita. Bila kita mensyukuri apa yang kita ada. Saat mana kita, di mana kita duduk, kita tinggal, saat tu kalau kita bahagia, kita bersyukur, insya-Allah kita bahagia. Masya Allah. Saya gembira dapat bersama ni. Ramai lagi yang kat belakang-belakang tak masuk, semua saya tak nampak. Jadi ni, Masya Allah, jemaah-jemaah haji kita sama-sama pergi haji. Hajah Nelly dia sebelah ni. Kita sama-sama nak satu saja redha Allah. Tak ada beza, tak ada lebihnya saya pada tuan-puan. Tak ada bezanya kita satu sama lain. Kita semua sama je atas satu jalan yang sama. Dan kita semua belum tahu nasib akhir kita. Ada orang-orang pandang dia mulia, ada orang-orang pandang dia sangat mulia, ada orang-orang pandang dia hina, pandang rendah pada dia. Mungkin ada orang nampak sangat baik di mata manusia, ada orang nampak buruk di mata manusia. Tapi sebenarnya kita atas satu jalan yang sama. Akhir menentukan ialah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh share ni apa, macam mana haji ke apa, boleh apa pula. Okey, Assalamualaikum. Mulanya kita buat haji tu, kita tak pernah plan pun pergi sama-sama. Kat Datuk Nurul dengan Kak Nana dengan Kak Rita memang dah plan lah together, tapi kita tak pernah plan pun kan
Kak Long, tapi somehow Allah tu aturkan cantik. Kita boleh jumpa kat sana. Lepas tu pengalaman pertama Nelly. Mostly kita semua pengalaman pertama, dan alhamdulillah Allah aturkan sangat cantik, dan pengalaman yang tak akan dilupakan, yang sentiasa dirindukan dan yang sentiasa akan kita kenang sampai bila-bila lah kan. So pengalaman haji di usia yang kira masih di usia 20-an tu, buat haji tu pada mulanya Nelly memang tak faham sebenarnya apa haji dan sebagainya, sebab lambat juga nak tahu. Selalunya buat umrah. Tapi baru tahu, jahilnya diri ni baru tahu, oh haji ni sebenarnya setahun sekali. Kemudian baru kita dah terdetik hati nak tahu lebih lanjut. Dan daripada situ terus macam, okay, memang kalau berkesempatan nak buat haji. So bila sampai sana banyak rasa diri ni kekurangan ilmu. Kemudian Allah temukan dengan semua orang yang baik-baik, yang tak berkira untuk kongsi ilmu. Dapat pula sekali dengan Ustaz. Ustaz pun doakan untuk kita juga hari Arafah tu. Kita semua mulai nangis, apa semua kan Ustaz kan. Kita semua masa tu betul-betul rasa sepanjang hidup Nelly itulah hari yang paling banyak sekali nangis, di hari wukuf tu. Sebab masa tu kita rasa semua perasaan campur. Happy, sedih, kesal, apa semua ada kat situ. Kita terbayang-bayang dosa-dosa kita, terbayang semua kecilnya kita dan besarnya Allah tu. Dan sebanyak-banyak manusia Allah jemput kita. Bersebablah mungkin Allah masih sayang kat kita untuk kita datang bertaubat dengan mungkin banyak dosa, peluang yang Allah bagi ni untuk kita bertaubat dan sebagainya. Rasa terpilih sangat. Dan benda tu yang kita akan sentiasa kenang, dan sampai bila-bila pun kalau boleh Nelly doa kat sana untuk lagi ramai orang terbuka hati, simpan cita-cita impian untuk buat haji di usia muda, tak kira waktu bila, masa bila dipanggil, dan terus ada hati nak buat. Jangan fikir macam oh belum ready ke, atau tunggu dulu, sebab peluang tu bila kita ada hati kat situ, insya-Allah Allah akan sentiasa panggil kita macam tu kan. So pengalaman haji tu benda yang kalau melalui kata-kata pun takkan sama apa yang kita lalui kat sana. So benda tu Nelly harapkan semua orang pun dapat mengerjakan haji, untuk mereka rasa benda tu somehow bila buat haji tu lega dia lain kan. Seronok dia tu, kepuasan dia tu lain. Dan alhamdulillah kita dijemput, dan kita doakan lagi ramai orang dijemput untuk mengerjakan haji. Dan pengalaman kat sana sebenarnya tak boleh nak cerita details, sebab benda tu kita je rasa, kita je yang tahu. Antara kita dengan Allah, hubungan yang memang direct kita dengan Allah. Apa kita rasa, apa kita kesal, nangis, semua kat situ tak dibuat-buat. Benda tu benda yang kita memang naturally rasa sayu, rasa sebab, rasa banyaknya dosa apa semua, dan masih Allah bagi peluang dan macam-macam lah. So benda tu yang alhamdulillah, syukur, bahagia yang Allah bagi kita peluang ni, dan sentiasa akan dikenang lah macam tu. Kalau Okay, Assalamualaikum semua. Saya Nurul Hidayah, dikenali sebagai Kak Long juga. Okay, Alhamdulillah, perjalanan haji kali ini adalah sangat-sangat cantik, sangat-sangat dipermudahkan oleh Allah. Dihadirkan pula mereka yang sangat-sangat baik seperti Nelly cakap tadi, dan kita pun tak sangka satu sekali jemaah dengan Ustaz Ibit Liu, alhamdulillah. Dan kita tak sangka kita punya persahabatan daripada 9 Zulhijjah itu sampai sekarang, sampailah ke live ni, alhamdulillah. Dan saya setuju apa yang Ustaz cakap, dalam hidup kita bahagia itu adalah dalam hati. Tak semestinya kita mengerjakan haji bukan daripada tabung haji ataupun mengikut kota ataupun muasasah, ataupun bukan kerana kita pergi ikut haji package kita rasa bahagia, kita rasa hebat. Bahagia itu datang daripada hati, kepuasan, dan biarlah bahagia itu Allah hadirkan, bukan manusia yang hadirkan. Dan saya setuju juga bila Ustaz ulas pada pembukaan tadi mengatakan bahawa bahagia itu bukan hanya orang kaya yang rasa, bukan hanya mereka yang banyak duit yang rasa, bukan hanya jutawan yang rasa, tetapi mereka yang bersyukur, mereka yang tak ada duit, mereka yang kerja biasa-biasa je. Kadang-kadang orang yang tak cukup makan pun dia akan rasa bahagia jika mereka tahu bersyukur. Dan alhamdulillah, mungkin Allah bagikan rezeki lebih kepada kami untuk sebagai bonus untuk merasa lebih bahagia. Dan bahagia ni juga adalah satu ujian. Kesenangan ini merupakan satu ujian juga. Allah nak melihat setakat mana kita merasa bersyukur, setakat mana kita merasa cukup dengan apa yang Allah pinjamkan.
Kenapa saya sebut Allah pinjamkan? Kerana bila-bila masa kebahagiaan itu Allah akan tarik balik. Bila-bila masa kekayaan kita Allah akan tarik balik. Bila-bila masa kesihatan kita Allah akan tarik balik. Apa yang Allah pinjamkan Allah akan tarik balik. Kerana bagi kita mungkin kita tak ada had yang ditetapkan, tapi bagi Allah kun fayakun, apa yang dia berhendakkan itu yang akan terjadi. Baginya maksudnya secara kesimpulan, saya berterima kasih juga dijumpakan, dikenalkan dengan mereka yang baik-baik ini. Jadi kita dapat refleksi diri, kita tengok kenapa mereka muda-muda Allah hadirkan niat, Allah hadirkan semangat untuk buat haji waktu muda sebelum umur 30 tahun, sebelum umur 40 tahun. Dan bukan semua orang Allah jentik hati untuk menunaikan haji di usia muda. Walaupun banyak duit sekalipun, jika Allah tidak memanggil kita sebagai tetamunya, sebagai Duyufur Rahman, kita takkan sampai, kita takkan hadir pada 9 Zulhijjah di Arafah. So saya berdoakan seperti Nelly juga, agar semua yang melihat, semua yang menonton live pada malam ini, Allah murahkan rezeki, Allah pemudahkan rezeki, Allah turunkan rezeki selebat-lebatnya agar dapat merasai apa yang kami rasai. Tak kira sama ada ikut package yang telah ditetapkan oleh kerajaan, muasasah dan sebagainya. InsyaAllah sedikit masa lagi, 1 tahun, 2 tahun, Allah akan hadirkan rezeki untuk anda semua menunaikan haji. Dan biarlah bahagia itu Allah yang bagi di hati kita, bukannya manusia. Wallahu alam. Jadi Alhamdulillah, tuan-puan sekalian, begitulah haji ni nikmat dapat pada kita kena niat. Nabi kita kena niat dalam hati. Semoga tahun depan daripada sekarang kita dah boleh mendaftar, kita niat tahun depan kita nak pergi haji, doa pada Allah. Saat Allah pilih sampaikan, maka tidak ada siapa dapat menghalang. Di sana tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat yang banyak berkorban, yang banyak berjuang siang dan malam, berusaha. Kita sampai, kita tengok tempat tu. Kita ingat cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Imam Ali Zainal Abidin bin Husin, masa dia nak pergi ke haji, masa dia pergi dalam perjalanan, orang kata ucaplah labbaik Allah kuat-kuat, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Masa dia nak sebut tu, dia tak sebut. Orang kata kena ucap secara kuat-kuat, lelaki ni kena kuat-kuat kan, bersemangat, bukan pelan-pelan. Sunnah dia. Jadi last kali dia ucap, masa dia ucap je labbaik Allahumma labbaik, badan dia menggeletar. Kemudian muka dia pucat, air mata mengalir daripada atas unta, dia terlalu kuat menggeletar, dia jatuh ke tanah sampai tulang rusuk cucu Nabi SAW, cicit Nabi ni patah. Jadi orang tanya dia kenapa, dia kata dia takut Allah terima dia ke tak, Allah terima dia ke tak. Bayangkan ini keluarga Nabi Muhammad SAW pergi sana dengan penuh rasa cinta, sayang, rindu pada Allah, tak sabar nak pergi ke sana. Dalam masa yang sama mereka takut Allah tak terima mereka. Jadi sebenarnya pergi ke sana ni, bila pada hari Arafah tu, kita akan rasa macam haji tu ialah Arafah, dan Arafah tu ialah, dan kata lain, doa. Nabi SAW doa daripada Zuhur sampai Maghrib, doa menangis di hari Arafah. Masa saya sebut bila kat Arafah, saya pun doa. Kita doa rasa macam dah nangis-nangis dah. Rasa macam dah penat dah kaki kan. Doa kat luar tu, nangis-nangis, setiap tengok rasa macam paling warak dah itulah. Sungguh nangis ni. Saya pusing ke kiri, tengok orang tak sudah lagi nangis. Kat belakang saya Nelly tak habis lagi nangis. Ritanya kat belah sana tak habis lagi nangis. Masa tu saya rasa saya lah paling warak tu, macam dah lenguh-lenguh kaki. Mesti aku paling panjang kot doa ni, astagfirullahalazim kan. Dia pusing kaki, ramai yang berdoa. Jadi dalam hidup ni sebenarnya kita sama je. Selalu kita, sebab tu kita bila nampak orang lain selalu doakan orang. Kita kalau tengok orang, kita rasa sayang, kita rasa hormat. Tu sebenarnya Allah beri kita hati yang baik. Tapi kalau kita tengok orang, kita rasa benci dengan semua orang, macam meluat je tengok semua orang. Sebenarnya bukan salah orang tu, salah hati kita. Jadi Nabi SAW orang paling baik. Kalau fikir kita kalau baik macam Nabi tu agaknya, kita kan macam ni lah, kita semayang, tengok orang tak semayang, kita dia ni teruknya. Contoh kan, kita baru contoh kita dapat hidayah, dapat kebaikan apa-apalah. Saya tiba-tiba tengok orang, kita rasa semacam kita tengah wangi-wangi lah, senang kat pejabat, pakai wangi-wangi, tengah paling baju cantik, tiba nampak ada orang selekeh-selekeh datang, nak peluk pula kita. Terkejut juga. Bukan orang lain, saya pernah kat Petronas, saya masuk Petronas kat Terengganu nak pergi ceramah, masuk kat tandas.
Apa tengok ada orang tengah basuh tandas, basah-basah badan dia. Dia nampak saya, dia nangis. Ya Allah, dia kata, Ustaz Ebit Liu, dia panggil saya Ebit Liu kan. Dia nangis, lepas tu dia peluk si kuat-kuat dengan baju-baju dia basah tengah basuh tandas. Saya nak ceramah, habis baju semua basah. Saya pun, Allah, kenapa lagi peluk aku time macam ni kan. Tapi saya tengok kad dia, kad OKU. Dia pun nangis, dia kata doakan ayah saya. Jadi kita akan rasa macam tu. Tapi rupa-rupanya apa yang patut kita rasa, kita sebenarnya semuanya sama saja. Kita tak ada beza. Dan kita nak berjumpa dengan Allah ni, kita kena rasa. Begitu bagi kita tengok orang, kita rasa sayang. Itu tandanya Allah sayang kita. Tapi kalau kita tengok orang, kita rasa benci, kita nampak aib orang lain, keburukan orang, itu tanda sebenarnya masalah tu bukan orang tu, tapi hati kita sendiri. Dunia ni sangat sekejap untuk kita banyak bersangka buruk yang tak baik. Hidup ni sangat sekejap untuk kita memfitnah atau hasad pada orang lain. Hidup ni kita fikir untuk redha Allah. Kita tak hidup untuk orang, kita hidup untuk Allah sayang. Apa pun orang cakap pada kita semua lain tak penting. Yang penting apa Allah kata pada kita. Kita perbaiki diri kita. Zaman sekarang pula kan, dia sekejap je. Sebab tu kita kena berusaha buat kebaikan. Dan kerana itu kita berusaha untuk dekat diri pada Allah. So begitulah tuan-puan. Ni share sikit ni. Fu. Tanya jugalah. Nah. Kan. Nak tanya macam boleh. Dua tu. Pegang macam ni. Okey. Boleh. Nak tanya juga macam untuk kita latih hati kita untuk sentiasa istiqamah, nak latih hati kita untuk sentiasa fikir yang baik, husnuzon, nak bersihkan hati kita daripada fikir yang bukan-bukan, benda yang terburuk, sentiasa bersangka baik tu. Ada tak macam cara-cara kita untuk bersihkan hati? Kadang-kadang kita memang solat, kita memang ni, kadang-kadang hati ni kan benda yang kita macam benda dalam kita kan. Kita kadang-kadang cepat-cepat kita macam istighfar, tapi macam mana kita nak train hati kita tu untuk sentiasa berfikiran baik terhadap bersangka baik pada Allah, pada sesiapa, pada hamba-hamba Allah semua, untuk kita sentiasa bentuk jadi kita punya, itu diri kita sebati dah, bukan benda yang kita kena sentiasa macam tu. Jadi kita kena satu, kita kadang memang susah kalau kita dah menyampah orang tu, kita menyampah juga kan. Tapi dia bermula dengan waktu malam, kita mulakan dengan doa. Antara ni alim ulama pesan, baca 25 kali, 27 kali astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Atau dalam bahasa Melayu pun tak apa, ya Allah ampunkan dosa semua orang Islam. Ya Allah ampunkan dosa semua orang Islam. Ya Allah beri kebaikan pada semua manusia. Beri kebaikan pada semua manusia. Ya Allah ampun dosa orang Islam. Ampun dosa kami semua. Ampun dosa semua orang ya Allah. Ampun dosa semua orang. Ya Allah ampun dosa dia ya Allah. Ampun dosa dia. Malam-malam kita doa. Sebab tu dakwah Nabi Nuh, Laila wan nahar, malam dan siang. Untuk menjadi manusia yang baik ni, dia bermula sebenarnya dengan malam, sebelum subuh tu. Paling kurang kita sebelum tidur atau sebelum subuh, 2 rakaat, kita doa untuk orang. Lagi banyak kita doa untuk orang, akhirnya kebaikan tu datang pada diri kita sendiri. Sebab selalu orang berjaya sebut, nak berjaya, kalau nak kaya jangan dengki orang, nak berjaya jangan dengki orang berjaya. Sebab selalunya kalau orang dengki orang ni, dia tak boleh berjaya. Dan dia tak boleh dapat apa, bukan kata berjaya. Rezeki ni bukan duit je. Rezeki ni ketenangan hidup. Betul tak? Kalau kita dengki orang, mana tenang hidup kita. Contoh kita susah, kita nampak orang masa kita susah, kita nampak orang dapat nikmat lebih, kita kata alhamdulillah Allah bagi kat dia. Adik-beradik kita dapat lebih, alhamdulillah Allah bagi kat dia. Apa yang kita dapat? Kita tak dapat duit dia mungkin dia tak bagi kita duit dia. Dia tak bagi kita kereta dia. Tapi tahu tak apa yang kita dapat? Kita telah dapat hati yang sangat baik. Dan hati kita tenang, kita gembira. Bila tak dengki, kawan-kawan tak dapat kereta dia, boleh tumpang naik kereta dia. Begitulah soalannya. Boleh pinjam kereta dia. Tapi bila kita hasad, sebab tu dengki ni menghilangkan rezeki. Sebab saya saya fikir, saya selalu tengok, jumpa dan berbual dengan orang yang ni, Allah beri ketenangan, kebahagiaan, orang-orang soleh. Dan begitu juga orang yang beri keberkatan dalam hidup, selalunya dia tak dengki pada orang. Dia lebih, orang kata nak bersaing secara sihat, nak berjaya. Jadi bermula dengan doa. Nombor 2, kita kena selalu doa. Nampak je orang buruk, doa, ya Allah, dia baik ya Allah. Kalau ada keburukan, ya Allah tukar keburukan dia kepada kebaikan. Beri kebaikan tu pada saya. Saya kena nampak buruk orang, jangan, jahatnya dia, buruknya dia, kenapalah dia buat macam tu. Satu hari Allah uji kita, kita pula buat macam tu. Masa tu kita tanya tak diri kita, kenapalah saya buat macam tu. Jadi jangan terlalu, sebab tu Nabi sebut, jangan terlalu hairan pada dosa orang lain. Hairan betul kita, jahatnya dia, tak. Kita doa je. Sebab tu Nabi SAW banyak dakwah orang. Walaupun malaikat sampai nak terbalikkan, Nabi kata apa? Ya Allah, mereka tak faham, mereka tak tahu, beri dia kebaikan. Nabi tu antara doa Nabi yang banyak. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah kebaikan. Mereka tak faham. Nabi dah puas pujuk, dah sampai 70 kali, 100 kali. Nabi kata apa? Ya Allah, jangan marah dia orang tak faham. Kita belum ajar lagi, dia ni tak faham. Tak faham.
Jadi tak faham. Jadi selalu tengok kebaikan, selalu bercakap kebaikan. Dan kita itulah antaranya, dan kita sibukkan niat kita untuk redha Allah. Selalu ingat yang kita cakap ini, kita tak lebih baik pada yang mendengar, dan kita semua sama je. Belum tahu lagi akhir kita di mana. Jadi kita tak tahu, saya tak tahu nasib saya kan, tak tahu siapa. Tapi kita berusaha untuk dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbaiki diri, perbaiki diri. So begitulah, insya-Allah. Sebab itulah kita buat seminar sunnah keluarga perbaiki diri tu. Nanti jemput hadir semua sekali Dekat mana? Dekat mana, bila? Dekat Steel City Convention Center, 17 September. Nanti ni semua ada hadir insya-Allah Ni Nelly ada, ni Furin ada. Sebab Ustaz banyak cerita tentang kekeluargaan, cerita macam Ustaz banyak mengangkat para-para isteri. Selalu cerita macam baik dengan isteri, baik dengan keluarga, rezeki tu ni semua. Cuma rasanya kita ni kurang didikkan tentang benda tu sangat kan. Kita selalu ambil benda tu macam remeh-temeh. Tapi sebenarnya bila Ustaz sendiri yang selalu mengingatkan, selalu macam remind suami-suami ataupun lelaki yang bakal menjadi suami kat luar sana tu untuk sentiasa menghargai isteri, sedikit sebanyak memberi banyak sangat impact. Betul. Di luar sana secara tak langsung dah buatkan lelaki-lelaki ni berterdetik hati macam nak jaga isteri dengan betul dan sebagainya. Which is kita kena ada ilmu tu juga kan Ustaz kan sebenarnya. Ilmu panggil ilmu apa Ustaz? Sebab kita memang ambil kursus kahwin, tapi kita tak praktikkan dalam kehidupan kita. Sebab kita dalam kursus kahwin kita fikir macam okey, kursus kahwin je. Tapi sebenarnya bila kita betul-betul dengar kursus kahwin tu, sebenarnya banyak je benda yang dia mengajar kita. Cuma kita tak praktikkan dalam kehidupan. So bila Ustaz macam bangkitkan isu-isu macam tu, macam tunjukkan nilai-nilai murni, bahagian-bahagian menjaga isteri dan sebagainya, buatkan orang tu teringat balik. Benda tu sangat penting sebenarnya, sebab seorang suami tu adalah ketua keluarga kan. Beza kehidupan keluarga ada dengan tak ada tu. Jadi benda tu sangat penting, dan bila kita ada peluang yang Ustaz nak berkongsi tentang sunnah keluarga Ustaz. Keluarga sunnah, jangan lepaskan peluang. Kita sama-sama pergi dengar, ambil ilmu dan praktikkan dalam hidup, dan semoga kita menjadi insan yang lebih baik, dan kita jadi isteri dan jadi suami yang bakal suami lebih baik lah kan Ustaz. Sama akhirat. So benda tu besar pahala dia Ustaz kan. Kan Nana tadi ada soalan kan? Soalan. Okey, soalan saya, Ustaz, macam mana kita dalam rumah tangga kan, kadang-kadang mungkin ada pendapat yang berbeza lah. Contoh isteri ada pendapat yang macam ni, suami ada pendapat macam ni. Jadi macam mana kita nak bagi supaya tak ada pergaduhan dalam perbincangan, harmoni. Sebab kadang-kadang kan perempuan dia ada pendapat dia, lelaki pun ada pendapat dia. Jadi mesti kadang-kadang mungkin bila isu tu dibangkitkan akan menyebabkan pergaduhan ke ataupun perselisihan faham ke. So macam mana kita nak supaya perbincangan tu aman, damai, tenteram macam tu Ustaz. Macam soalan saya itu. So lelaki suami lah kena banyak tolerate toleransi dalam macam Nelly sebut pada mula, dan juga Furin panggil Nana. Furin Nana. Datin Rita. Jadi dalam hidup kita, macam ni tadi Nelly beritahu, kunci bahagia dan rumah tangga ni saya percaya dia bermula daripada pintu agama pada sebuah keluarga ayah. Maksudnya kalau ayah tu amalkan agama, insya-Allah dengan mudah, bukan mesti. Isteri dan anak isteri akan amalkan agama. Dan kunci agama bagi anak-anak ialah mak dia. Maksudnya nak tengok, sebab tu biasa kalau mak cakap Kedah, ayah cakap Kelantan, anak-anak cakap Kedah, begitulah. Kalau mak dia cakap Cina, ayah cakap Melayu, anak-anak dia cakap Cina. Tapi kalau ayah dia Cina, mak dia Melayu, anak dia cakap Melayu, dia tak pandai cakap Cina. Cuba cari ayah Cina. Salah satu sebab apa? Mak punya pengaruh kepada anak tu kuat. Jadi anak dia sebenarnya dia macam cermin pada mak dia. Dan cermin pada suami ni, kalau kita tengok isteri, cermin isteri tu, kalau kita tengok isteri ni macam mana, sebenarnya cermin isteri tu begitulah suami, lebih kurang begitu. Bukan mesti, lebih kurang begitu. Jadi pintu agama sebuah keluarga, dalam bahasa mudahnya suami. Pintu agama bagi seorang isteri lah suami dia. Pintu agama bagi anak-anak ialah mak dia. Jadi sebab tu pentingnya suami ni kita sebagai lelaki ni. Sebab saya selalu sebut bila kawan-kawan saya risau, Ustaz macam mana kahwin pada dulu
saya begini, saya tak faham isteri saya. Jadi saya tengok je, saya beritahu dia sebenarnya kalau kita sendiri satu kita dekat dengan Allah, kedua kita berusaha untuk menawan hati isteri kita. Ramai orang cakap kan, bila saya kata melalui bila sayang isteri, buat baik kat isteri, rezeki bertambah, orang pun bincang. Jadi orang bincang dari segi sudut hukum lah, ramai yang kata saya cakap tu tak betul ke salah. Tapi sebenarnya fikir begini sudahlah. Kalau kita pernah dengar kan, satu orang pelacur bagi minum anjing dia tak kenal, rezeki dia menyebabkan dia masuk syurga. Kalau satu orang miskin, orang kita tak kenal tepi jalan, kita bagi dia rezeki, automatik Allah bagi kita macam-macam rezeki mencurah-curah. Ini kan pula nafkah yang paling besar, duit seorang suami yang wajib dia bagi pertama pada isteri dia. Nafkah ni wajib pada isteri, bukan pada mak ayah, kecuali mak ayah tu uzur atau sakit. Jadi kalau bagi pada mak ayah tu ialah kasih sayang pada isteri. Seorang suami, nafkah dia pertama pada isteri dia, kewajipan dia pertama. Dan wanita ni begitu mulia dan terjaga. Sebab tu zaman dulu, kalau ada wanita dulu katalah tak kerja, sebab kalau suami dia meninggal, yang bertanggungjawab untuk menjaga isteri dia tu balik pada ayah pada suami tadi tu. Dan kalau suami tu meninggal, maksudnya adik-beradik laki suami tu, suami dia meninggal, bertanggungjawab untuk bantu anak-anak saudara dan wanita tadi. Jadi sebab tu bila kita gembirakan isteri kita, nanti Allah sayang pada kita, beri kebaikan pada kita. Jadi bermula dengan kita menyayangi isteri tu. Saya sendiri begitu, kalau tak adalah isteri saya tu bila dari dalam hidup saya ni, saya tak pergi mana-mana, pergi bantu orang ke, pergi mana ke, tak boleh nak buat apa-apa dalam hidup saya. Jadi saya tahu saya ada isteri, saya puji bagi Allah yang baik. Yang saya nak pergi berdakwah, saya beritahu pagi pukul 7, saya kata yang abang nak pergi ke sini sekian beberapa hari. Saya dah siap beg dah siap. Saya tak suruh pun, semua dah siap. Nak pergi apa, saya tidur balik rehat rumah, rehat 2 jam. Saya bangun tengok dalam kereta, baju dah siap gantung, dah siap semua sekali. Saya tak pernah suruh. Walaupun cuba untuk gembira, walaupun kadang-kadang cuba juga kan, sebab isteri tak bagi buat. Tengah malam buat juga, tengah malam dah tidur dulu kan, bikin vacuum kan. Rumah buat ni, masak-masak saya sekali, walaupun sepah dapur. Gitu saya sekali masak. Dapur tu bersepah. Tapi kalau isteri masak, kemas semua sekali kan. Saya tu kan begitu lah. Jadi jadi menyayangi isteri tu begitu. Jadi sebab tu soalan Furin tu apa? Nana? Macam mana nak dalam suami isteri Berbeza pendapat. Jadi yang membuat suami isteri menjadi baik, rahmat apa dia? Bila kita sentiasa dalam rumah tangga tu rahmat Allah. Kenapa kita bergaduh rumah tangga, kurangnya rahmat. Jadi tarik rahmat Allah. Macam mana tarik rahmat Allah? Dalam rumah tu kita jaga solat awal waktu. Dan rumah buat majlis taklim, antara yang paling mudah duduk taklim, baca Quran, hadis sama isteri. Walau 5 minit. Duduk, contoh saya buat lepas isyak selalu 9.30 malam dengan isteri. Saya baca satu hadis, isteri saya dengar. Kalau saya tak ada, isteri saya baca dengan anak-anak 9.30 sampai ke 10 tu. Atau lepas isyak tu, waktu memang kami buat taklim setengah jam. Dekat rumah saya dengan mak ayah lu, segala puji bagi Allah. Memang itulah amalan dengan ayah mak saya dulu, pada kecil saya buat kat rumah. Sekarang dengan isteri, anak-anak seronok. Bila kita baca Quran sama-sama. Lepas semayang baca hadis, lepas tu baca Quran. Kalau malam nak baca Quran, saya baca Fatihah. Lepas tu saya dengar isteri saya baca Fatihah, anak-anak baca Fatihah. Esok tambah pula surah Qul Huwallah, ringkas-ringkas. Hidup kamal taklim ni, rumah bila kita hidupkan, rahmat dan ketenangan, keberkatan datang dalam rumah tangga kita. Kebaikan, kasih sayang. Tapi bila rumah kita tak ada ni, kita buat majlis sebenarnya menjemput rahmat. Menjemput rahmat. Di rumah tangga kita jadi ada suasana iman, kelebihan solat, kelebihan puasa, kelebihan baca Quran. Hidup kamal taklim. Dia juga nak berkasih sayang ni, makan sekali. Makan sekali. Kalau boleh 1 pinggan sekali. Saya sekali kan. Kalau boleh suap sekali, mula-mula je. Kalau sampai sudah, suap. Isteri tak makan-makan sebab suami suap diri sendiri. Isteri pun suap suami je, kita je makan. Kalau boleh 1 pinggan, suap-suap. Zaman sekarang dah kurang makan-makan, suap-suap tak ada dah. Kalau kita pergi kedai kan, semua pegang phone kan. Semua tengok phone, tengok ambil gambar mula-mula tak apa, sampai sudah pegang phone. Semua pegang phone. Ada sekali segi kedai, satu malam lepas ceramah, semua sekali pegang phone satu kedai kat Kepong. Semua pegang phone. Ada satu keluarga Chinese tu bagus, tak pegang phone. Oh, saya kata bagus Chinese ni. Bukan sebab saya Chinese. Sikit. Lepas tu tiba-tiba masa tengah duduk, tiba-tiba saya tengok ada ayah dia semua, lepas dia order, dia orang pegang phone juga. Saya tengok ayah dia termenung je kan. Tengok anak-anak ni cerita dulu, sekarang dah biasa dah phone ni. Cerita 10 tahun dulu lah. Ayah dia termenung tengok anak pegang phone. Dia pun cakap dengan cucu dia tepis saya atuk dia sebab tengah main game. Dia cakap dengan anak perempuan dia pun tengah main game. Mak pun main game kan. Cakap anak lelaki main game. Lepas tu saya tengok kesiannya lah. Saya pun pesan pada keluarga, mulai ni masa makan tu tutup phone. 3 waktu. Masa makan, masa solat kat rumah,
masa taklim. Masa taklim, baca Quran hadis tu, simpan phone. Waktu lain nak buka lah. Tiba-tiba tak lama saya tengok ayah tadi masuk kereta. Masuk, rupa-rupa dia ingat dia mengajuk. Dia bawa keluar iPad rupanya. Sama juga. Jadi sebab tu, penting rumah tangga ni sebenarnya, kita mula dengan begitu. Tapi kalau bergaduh senang, Nabi ajar kalau marah berdiri, duduk. Duduk baring. Seorang bercakap, Nabi ajar, seorang kena diam. Abang cakap sebenarnya, abang buat apa? Abang cakap saya maafkan. Kalau tak, jangan cakap saya lagi kita. Kalau abang jawab cakap juga masa tu memang dia sebenarnya bukan nak dengar jawapan, dia tengah nak bergaduh. Isteri pun sama. Kalau suami tengah nak bergaduh kan, tanya kan, cakap, jawab. Jawab. Kalau dia jawab juga, dia bergaduh. Sebab tu Nabi bila seorang tengah marah, seorang kena diam. Seorang tengah marah, diam je. Diam tu lebih baik. Kalau kita... Kalau jenis yang macam dia tak nak kita diam macam mana Ustaz? So kita jawab je lah. Tengah marah, diam. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, baring. Nabi ajar juga kalau marah, ambil uduk. Ambil marah apa dia? Maksudnya kita Lepas ni kalau dia berdiri, satu bangun, satu duduk macam tu. Tak, maksud kalau tengah makan, biasa orang tengah marah. Contoh kita tengah baring lah. Kita tengah baring. Ada orang tu kat depan tu, dia marah-marah cakap begini-begini. Ataupun orang kata, anak awak kena begini. Apa kita buat? Daripada kita baring, berlari kita. Sebab kita tengah marah. Sebab tu Nabi ajar kalau marah, daripada berdiri, duduk. Lepas duduk, baring. Biasa kalau orang tengah marah, tak macam tu. Tengah baring, tu tengah tidur orang cakap. Berlari, tak boleh tidur. Kita rasa nak bergaduh tu, jadi tak boleh tidur. Tapi Nabi ajar suruh baring. Kalau boleh tak boleh sangat, tidur. Tidur, bangun tidur, lega sikit kan. Zaman sekarang sama lah orang kata-kata kita kan. Kat Facebook, Instagram, kita terbaca kan. Jadi obat dia apa? Tidur tu. Tak boleh tidur, tidur juga. Ustaz, soalan. Ni betul-betul saya nak tahu ni. Kalau kita gaduh suami isteri kan? Ini sebab pergaduhan. Ini Tanya sebab umum, suami. tanya umum. Ni umum. Kalau nak tahu je hukum. Rumah Bukan hukum lah. Okey, kalau gaduh suami isteri, and then niat suami tu, dia kalau gaduh-gaduh dia nak keluar sebab dia bagi dia tak nak memanjangkan pergaduhan. Kita dia keluar rumah. Kita pula lagi sakit hati, rasa macam kita tak happy dengan apa dia buat tu. Dosa kan dia? Dosa kan dia bagi kita sakit hati kan? Jadi dia sebenarnya kalau kita tipu kucing pun berdosa. Kalau nampak kucing kan, kita buat macam ni kan, kita main dalam rumah, kita Ustaz saya salah cakap tu, tipu kucing. Kucing tu pun bukan main lagi kan, belum lari dia ingat ikan, begini dia. Ikan bawa pula ni kan, sekali kita tengah makan sampai kat luar hempas pintu. Kucing tu kata penipu punya orang. Itu pun tak boleh. Tipu kucing tak boleh. Anaknya kucing. Ini kan pula kalau kita sepak kucing tu. Sebab kita pegang tak apa, ni kita tipu dia. Bagi harapan. Kita seolah nampak cerita tengah lapar, miau dia lain macam lapar, kita hempas pintu. Itu pun kita akan dibalas walaupun seekor kucing kita sakitkan. Ini pula kalau kita sepak kepala dia sikit. Kalau kita, walaupun anjing pun kita saja sakitkan, tak terpaksa ambil batu baling dia. Kecuali dia nak gigit kita baling, terpaksalah kalau lah. Jadi bayangkan sakitkan kucing berdosa. Ini kan pula kalau kita, orang kita tak kenal pun, kita tengah duduk, jiran ada orang datang. Dia kata, abang, saya lapar, abang, saya lapar, saya belum makan. Kita ada duit banyak, kita banyak makanan. Tapi dalam hati kita macam muka tipu. Dia minta makanan, kita tak bagi, kat akhirat Allah tanya, kenapa tak bagi dia makan? Jadi tak bagi duit tak apa, duit ni bab lain lah kan, mungkin orang bertipu. Tapi makan tu bab basic lah, makanan ni. Kita kalau rasa orang tertipu pun, kita orderkan nasi satu, bagi kat dia. Sebab Nabi kata satu orang lapar datang pada kita, kata abang saya lapar, kita tak bagi dia makan, kat akhirat Allah kata, kamu kan bagi rezeki banyak, lebih kurang begitulah. Kami bagi kamu makan, ada satu orang budak dia lapar hari tu, kamu tak bagi dia makan. Kenapa kamu tak bagi dia makan? Jadi menyakitkan hati orang sesaja, Nabi sebut menyakiti hati Muslim yang lain, dosanya seperti meruntuhkan Kaabah. Sesaja kita sakit ke orang, tak ada kaitan kita. Zaman sekarang kan, tulis apa nak tulis, apa nak fikir kan, tak ada dah tabayun ni, tak ada tabayun, cek semua tak ada dah periksa. Kita pun sama-sama bubuh dia bagi. Zaman sekarang kan zaman viral kan, ini viral pasal ni, esok viral pasal ni, esok lain pula, tengah malam lain pula, tukar topik, 2 pagi tukar. Kita pun tulis yang tak baik, tulis atau kita cakap pula pada orang lain. Nabi kata menyakiti hati Muslim yang lain, dosanya macam meruntuhkan Kaabah. Kita kalau runtuh Kaabah tu perang dunia ni, bayangkan menyakiti hati Muslim yang lain, dosanya macam meruntuhkan Kaabah. Jadi ini kan pula kalau kita menyakiti hati suami, menyakiti hati isteri, jadi dosanya sangat besar. Orang yang sangat dekat dengan kita, orang yang rapat dengan kita, kalau kita tak sengaja, tak sengaja tu lain lah kan, kita minta ampun pada Allah. Tapi sebab bila kita orang buat kat kita, kita selalu maafkan. Tapi kalau kita jangan sekali pun kita cuba buat kat orang lain. Sebab ramai orang masuk syurga, antara sifat riwayat Bukhari,
Bukan kerana apa amal yang masuk syurga. Ada satu orang tu masuk syurga, Allah kata sebut antara sifat dia ni je, dia suka sentiasa apa? Dia memudahkan urusan orang, memaafkan orang, dan dia memudahkan hutang. Dua sebetulnya Allah kata masuklah kamu dalam syurga. Ya Allah, saya tak ada amal apa, sebut amalan kamu, saya tak ada amal apa. Masuk syurga sekarang, sebut amal kamu. Dia kena ikhtiar amalan dia. Ada satu riwayat Bukhari. Dia kata apa? Apa lebih kurang maksudnya? Dia sebut lebih kurang maksudnya dia cuma dia sentiasa maafkan orang. Dia tak berdendam dengan sesiapa. Dan dia sentiasa mudahkan bayar hutang. Rupanya hati yang lapang, saya kata antara dunia ni nikmat yang paling besar sekali adalah selain memiliki pasangan yang baik. Apa dia Zainal Ali kata pasangan yang baik. Apa lagi? Miliki hati yang tenang, bahagia. Sebab tu kata bahagia bukan pada kaya. Kita susah, tengok orang kaya, kita tengok orang gembira, kita gembira. Sifat Sa'ad bin Waqqas. Tengok orang gembira, kita tengok orang sedih, kita rasa sedih. Itu betul. Tapi kalau tengok orang jatuh, kita lompat-lompat gembira, padan muka kau, mati kau. Itu tanda hati kita sakit. Tapi kalau tengok orang sedih pula, orang gembira, kita pula sakit hati, pedih-pedih hati kita. Ni penyakit yang teruk, penyakit hasad. Hasad dengki. Jadi kena betulkanlah orang kata hati kita. Ustaz tak jawab pun soalan saya. Soalan dia. So suami tak elok lah kan tinggalkan saya. Tak elok lah. So tak elok lah tak meninggalkan. Ada soalan? Jangan. Nak soalan? You dah bagi soalan. Ustaz, selalunya okay, kita tanya satu-satu. Jadi begitulah. Jadi kalau apa? Ustaz kena jadi kita orang punya. Betul. Dia bila bergaduh kan. Bila berat dia kena keluar dulu, balik tu suami pergi beli bunga ke bawa balik. Begitu. Tapi jangan biarkan hati isteri bersedih. Walaupun Keluar dia ingat macam berdebar sikit, balik ada kejutan. Nanti dapat bunga. Bagi sejuk dulu macam masih sejuk. Lepas tu pujuk. So begitu insya-Allah. okay, soalan Kak Rita. Kak Rita tak tanya lagi soalan. Tak adalah nak tambah satu lagi lah. Kita tak adalah kita kata kita power, tapi one of the thing yang saya amalkan kalau bergaduh, yang paling penting macam mana gaduh pun jangan tinggal katil. Faham tak? Maknanya jangan tidur tempat lain. Jangan tidur tempat lain. Macam mana pun kena duduk satu katil walaupun sakit hati macam mana pun. Sebab benda tu yang akan merapatkan apa kata hubungan suami isteri. Dia macam tu. Dia setengah-setengah orang kalau gaduh kadang-kadang keluar terus tak tidur tempat lain. Dia tinggalkan katil. Maksudnya dia tak tidur dengan isteri dia. Kadang-kadang dengan sentuhan tu sahaja dah boleh meredakan kemarahan. Macam itulah yang kita amalkan. Macam macam saya kan, kalau saya dengan suami, tapi kita orang alhamdulillah lah Tak pernah gaduh. Bukan tak pernah ada, tapi kita akan dua-dua diam diri kejap dalam 5 minit 10 minit tak bercakap, dia jumpa balik dah senyum balik dah. Macam tu. So macam kadang-kadang mungkin minum air dulu, air sejuk, tenangkan diri. Lepas tu jumpa okey balik dia. So Yang ni sangat ni lah, dia memang sangat bukan sayang. Memang macam konsep dia mungkin dah biasa macam tu. So lama-lama kita terima macam tu je lah. Tapi one of the thing Ustaz nak tanya, selalunya kan bila keluarga ni selalu kita secara common, kita cakap secara generally lah, selalu menantu mesti ada masalah dengan mak mertua. Itu memang saya tak ada mak saya dah tak ada, mak mertua saya pun dah tak ada, tapi alhamdulillah saya memang baik dengan mak mertua saya seperti kawan baik. Tapi bila saya tengok orang lain dengan mak mertua selalu tak ngam. Ada je kadang-kadang merebut kasih sayang suami. Kadang-kadang saya rasa macam kadang-kadang suami dia jadi macam serba-salah, tak tahu nak pilih mana. So dalam pandangan Ustaz, bila diberi pilihan, macam Ustaz kata tadi, memang nafkah kepada isteri, tapi kadang-kadang mak mertua dia pula yang macam orang kata kontrol, nak ambil kasih sayang tu sama-sama juga. Dia nak ambil macam at the end of the day isteri tu jadi tak puas hati. Patut aku ni isteri ni, kau patut kita dulu tapi in the same time yang suami nak kena jaga ibu, jaga hati ibu. Tu macam mana pula Ustaz? Sebab itu syurga dia. Jadi kita dengan mak ayah ni pertama, untuk rapat hubungan mak ayah mentua dengan menantu ni, pertama kita doakan dia. Hari-hari sebut nama dia. Kadang-kadang bila kita tak doa ni mendekatkan hati. Banyak orang kita kan tak pernah jumpa, tapi tiba-tiba kita macam rapat, kita mudah dengan dia. Walaupun kita selalu doakan dia, mungkin dia pada jauh. Doa ni mendekatkan hati. Kenapa kita jadi macam jauh? Sebab mungkin mak ayah mentua tak doakan menantu, menantu pun tak doa mak ayah mentua. Kena sebut nama dia. Setiap lepas solat fardu, kita sebut nama mak ayah mentua kita. Kalau
Ya Allah ampun dosa sebutlah. Contoh saya pada Sojo Samia binti ni, ya Allah Puan Perdani dengan Puan Salmia, sayangi beliau. Beliau banyak berkorban melahirkan pasangan hidup saya. Saya tak payah bayar apa-apa pun. Bayar maksudnya tak ada buat apa pun. Tak daripada awal tak melabur apa pun. Patut pada awal nak isteri kita ni bang, patut kita melabur. Banyak duit patut kita kena bagi duit nak melabur supaya akhirnya dia akan menjadi peneman hidup kita sampai bila-bila. Contoh saya, isteri saya kan, saya tak ada melabur, kena kenal dah masa nampak kat universiti, lepas tu daripada universiti Minang kahwin contoh. Jadi tak ada melabur apa pun, bayar masa kahwin begitu dah. Jantaran tiba-tiba dia peneman hidup saya. Saya sakit dia jaga, saya susah dia jaga, apa semua hidup dia teman saya. Jadi kita terhutang budi pada mak ayah mentua. Jadi kita kena banyak terima kasih pada dia, bersyukur pada dia. Dan mak ayah mentua pula sebagai mak ayah mentua rasa apa? Syukur pada Allah. Esok saya dah tak ada, kita sayang anak lelaki kita. Ada orang jaga dia. Orang lain mungkin tinggalkan dia, tapi orang tak akhir kalau tinggalkan dia. Kalau tak akhir selalu bila ujian-ujian, isteri, banyak kita tengok isteri yang jaga suami bila stroke, sakit, macam-macam. Jadi mak ayah mentua berterima kasih kerana ada orang jaga anak dia, anak lelaki ni. Dan kita pula sebagai menantu fikir kita hutang budi dengan mak ayah mentua yang tak dapat bayar sampai bila-bila, sebab dia telah pinjamkan anak dia jadi peneman hidup kita selama-lamanya. Sebab tu jangan sampai tak bagi anak menantu pasangan kita balik kampung, tak boleh jumpa mak ayah. Ada orang kan sampai tak bagi balik dah. Sial mak ayah dia, nangis-nangis. Nangis-nangis mak ayah dia, tak sempat-sempat tengok anak dia langsung lah hidup, tak pernah jumpa dah. Sebab kita kurung dia kat rumah. Dia isteri saya tak boleh balik. Dia selama-lama milik saya. So begitu dia kena bertolak ansur. Bertolak ansur. Dan itulah siasa bertolak ansur. Alhamdulillah syukur. Tapi tu pun rezeki jugalah. Macam saya alhamdulillah, mak ayah mentua saya pada awal, mak ayah saya dulu masih ada kan. Berlawan-lawan balik kampung, mak ayah mesti bagi hadiah, mak ayah mentua. Mak ayah tu mesti bagi. Dia berlawan-lawan hadiah sampai saya pernah dua-dua berlawan-lawan. Dan kita sebagai menantu pula, kita buat baik pada mak ayah mentua kita. Layan dia. Manusia ni keras mana pun batu keras mana pun. Contoh air setitik kan. Saya dah banyak buat baik, belum cukup baik lagi. Setitik air jatuh kat batu, setitik. Apa jadi? Lambung batu tu jadi lekuk. Jadi berlekuk begitu. So begitulah hati manusia ni, bila kita buat baik dia kalah siapa pun. Dengan doa, dengan hadiah. Bukan mesti mahal, tanda ingat, kata-kata yang baik. Selalu bagi hadiah, selalu doakan dia. Sebab kan kita panjang, dua benda yang boleh panjang umur, rezeki banyak. Apa dia? Silaturahim. Dan silaturahim yang paling besar pada siapa? Pada keluarga. Sedekah pun sama. Sedekah pada orang tu besar, tapi sedekah yang paling besar nilai dia pada keluarga sendiri. Sedekah, dia bukan saja sedekah, dia merapatkan silaturahim. Sebab tu orang yang biasa tu Allah bagi rezeki lebih. Rupanya apa? Kita kata saya banyak keluarga saya tanggung ni, adik-beradik saya, sesaudara semua saya tanggung. Contoh kita cakap macam tu. Tapi sebenarnya kita lebih rezeki lebih sebab kita tanggung dia. Satu hari dia orang dah tak ada, rezeki tu dah, kita punya projek pun kurang, duit kita pun kurang. Kita sebenarnya macam anak-anak lah. Sebab tu orang kata setiap anak tu bawa rezeki dia sendiri. Bila kita dapat anak, kita kena merancang semula dapat anak. Sebenarnya rezeki anak tu bukan sebab kita hebat siapkan pada anak, tak. Rezeki anak tu, lepas tu rezeki dia lagi ramai orang kita tanggung, lagi banyak rezeki Allah beri pada kita. Betul. Saya contoh kita tolong jaga keluarga, 70 keluarga kita jaga daripada satu. Rupanya Allah bagi rezeki banyak. Kita ambil anak-anak orang, kita sekolahkan ramai-ramai. Rezeki kita bertambah, memang tak kurang, bertambah. Kita pun orang tanya macam mana boleh tanggung ramai-ramai ni, sebab apa? Sebab kita bantu orang lain, beri orang lain. Ustaz sendiri ada tanggungan Ustaz. Gembira, dia macam kebahagiaan yang apa cakap, yang duit tu tak boleh beli. Pernah sekali satu kat Kuantan kan, saya pernah nak balik-balik, tiba dia orang kata, Ustaz, dia panggil saya Ustaz lah kan. Ada orang panggil Big Liu je. Saya pergilah kat rumah dia. Sampai kat rumah dia tinggal dekat ni, Pasar Raya terbakar. Dia tidur kat situ dah 6 bulan. Dia ada anak 2 orang, duduk OKU Lembam. Seorang darjah 6, seorang 17 tahun. Lembam ni dia tak berapa sedar sangat cakap pun, tak faham sangat. Lemah, lambat. Tapi anak ni darjah 6 baru meninggal. Suami dia stroke. Isteri dia kaki sebelah tak ada, kecil manis. Dia tidur macam tempat memang terbakar. Dah lama orang cakap tidur situ. Tandas jauh ni. Anak dia 17 tahun macam tu. Lurus jalan. Baru ni sikit jalan lurus. Tak berapa pandang orang. Saya sampai-sampai. Saya kata nak pergi tengok rumah dia. Lewat dah ni. Banyak benda lah. Memang saya tak nak pergi. Kawan saya pujuk. Sekejap je Ustaz. Bagi duit sikit baliklah. Kesian dia lama berhajat nak jumpa. Saya pun aduh kau ni gilah. Sampai je. Saya daripada tak ada, orang kata tak ada mood dah penat dah. Sampai kakak tu nangis. Dia kata, ya Allah Ustaz, dah lama doa masa PKP. Saya doa nak jumpa Ustaz. Nak saya baru meninggal dunia. Cikgu dia yang Buya pujuk datang tu, cikgu dia anak dia. Teringin jumpa Ustaz ni. Saya pun maghrib pukul 7 tu kita carikan rumah. Pukul 8.30 dia dapat rumah. Saya sewakan rumah, bayarkanlah. Saya puji bagi Allah.
Kemudian saya balik KL. Balik KL, seminggu lepas tu van jenazah saya pergi Kuantan. Gimana ni? Nak ikut ke? Kakak tadi tu meninggal dunia. Kakak yang tadi yang kaki sebelah tak ada, meninggal dunia. So sampai kat Kuantan, jenazah depan rumah. Anak dia yang OKU Lembam tu, suami stroke. Dia nampak dia tengah nangis kat mak dia. Nangis. Saya tak ada orang lain kat dia. Tak ada saudara mara semua, tak ada. Saya dekat dengan dia. Dia peluk si kuat-kuat. Biasa kalau macam ni, orang yang macam tak sedar bila kita rapat dengan dia. Dia peluk kuat-kuat. Lemas jugalah. Dia nangis kuat-kuat. Dia cakap apa? Tiba-tiba dia cakap, Ustaz, terima kasih ya. Terima kasih jaga. Terima kasih tolong mak saya. Mak saya teringin nak jumpa Ustaz. Dia cakap, dia dah lama tak semayang. Dia teringin nak semayang. Dulu dia kata Tuhan ni jahat, tak kabulkan doa dia. Mak, rupanya Tuhan ni baik. Mak, rupanya Tuhan ni baik. Tuhan ni baik. Dia jadi kenangan dalam hidup saya. Jadi hadiah yang saya tak boleh bayar dengan duit, mungkin gimana mana. Saya sampai sekarang teringat anak tu peluk kita nangis. Rupanya bila kita tolong orang, kita telah buat dia percaya, daripada tak percaya Tuhan, dia mula percaya pada Tuhan. Dan kita telah menjadi sebab untuk kabulnya doa dia. Sebab tu dengan menolong orang ni, rezeki kita bertambah banyak, bertambah berkat. Tolong orang, dia kebahagiaan yang tak dapat dengan benda lain. Lain tu ada nikmat dia membantu orang saat dia tersenyum kan. Kita dah tak rasa apa dah. Kita kalau KFC tu, kalau anak-anak kita dah maaf kan, dah tabur-tabur dah. Tak makan apa makanan semua tu biar. Tapi bila orang ni makan, dia punya makan tu buat menitik mata segi Afrika. Kita tempat tu bagi makan kan. Sampai sekarang kita bagi makan, dia dapat makanan tu, dia berjoget-joget, menangis-nangis, menangis berjoget. Kat Afrika saya pergi, ada satu rumah kami, saya rumah kat situ, 200 orang budak Afrika. Dia akan memang dapat makanan semangkuk tu, siap menangis, siap, lepas tu dia balik menari, buat persembahan. Bukan bagi apa pun, bukan bagi duit ke, bagi mangkuk kita masak. Saya bayar RM100 tu, boleh masak untuk 70 orang, RM100. Nasi minyak kuning tu, masukkan ayam tu, kecil-kecil, dia bawa mangkuk. Beratur sampai belakang, budak-budak kat Afrika. Tinggal rumah zinc je, macam kita store pakai zinc, 4 zinc. Kanan, kiri, beribu orang duduk pakai zinc je. Tandas kat belakang, pakai gali, duduk belakang. Dapat makanan tu, menangis-nangis gembira. Jadi rupanya, tu kebahagiaan melihat orang lain mendapat nikmat. So begitulah dalam rumah tangga ni. Kebahagiaan apabila sebagai contoh suami kan, kita tengok isteri kita mendapat sesuatu, dia gembira, dia bahagia. Itu kebahagiaan untuk kita kan. Begitu juga isteri kita tengok suami kita gembira, anak-anak gembira, itu kebahagiaan untuk kita. Walau kadang kita penat, macam mak lah kan, masak penat-penat. Tiba anak-anak makan, habis suami makan. Jadi dia rasa apa? Dia rasa happy. Sebab apa? Itulah nikmat memberi. Walau mak kita dulu mana makan, mak kita dulu kan, mana makan sangat. Bangun pagi masak, tengah hari masak, malam masak, mak dia dulu kan. Masak je kerja dia. Tapi dia happy, tak penat ke mak ni? Kalau sahur, mak saya ingat pukul 2 bangun, pukul 3 dah bangun, pukul 4 keluntang-keluntang lah kat dapur tu masak sahur. Kita panaskan je, dia pukul 3 dah bunyi. Kasih sayang, nikmat memberi tu. So begitu insyaAllah. So jemput nanti kalau keluarga sunnah nanti, di dalam semua ada ni. Nelly ada, ni semua ada. Kita orang nak ikut Ustaz pergi bantu orang lepas ni. Afrika. Betul lah. Nak ikut lah. Nak ikut sebab rasa macam nak rasa nikmat menolong orang tu. Dan juga kita rasa puas bila dapat tolong orang tu. Boleh tak? Boleh insyaAllah. Okay, macam mana? Macam pula? Okay, satu-satu Ustaz. Macam kita dalam keadaan dalam social media sekarang kan, ramai yang kadang-kadang DM yang kata saya tengah susah nak beli pampers. Kadang-kadang kita rasa macam bila kita tengok IG dia tak melambangkan pun dia kesusahan. Yelah, bukan tak, kadang-kadang kan kita nak tolong tapi bila tengok IG dia tengok macam okey je, tak rasa, tak nampak pun kesusahan dia. Tapi jadi macam kita dah rasa macam 50-50 nak menolong. So macam maksud saya lah kan. Jadi macam mana bila rasa sampai ke tahap tu, macam mana kita nak tahu? Kadang-kadang kita jadi macam kalau kita tolong jadi tak ikhlas sebab kita tengok dia macam okey. Jadi macam mana tu Ustaz? Macam adakah dengan cara kita just mengikhlaskan, anggap je lah benda tu macam okey kita tolong, dia nak tipu kita tipu je lah macam tu. Janji dia dengan Allah, kita dengan Allah, niat kita betul. Tak tahu niat dia tu macam mana tu kita tak tahulah. Tapi yalah, bila dalam zaman-zaman sekarang ni orang nak mendekati kita dengan social media kan, lah macam semua ada follower yang hebat-hebat ni. Jadi itulah yang kita selalu hadapi. Jadi Ustaz rasa apa yang macam kita patut buat kalau dapat macam tu lah? So kita bantu ni mengikut kita punya keselesaan, kegembiraan kita.
Maknanya kita bantu ikut kegembiraan. Kalau macam Facebook, Instagram kan, tengok muka pun tak ada, apa pun tak ada kan. Tiba dia minta-minta kan. Jadi kita pun terpaksa beritahu dia kalau ada yang rasmi, ada nombor phone, kita suruh siapa phone dan minta sikit detail, siasat sikit ke sebegitulah. Supaya kita lebih gembira untuk memberi tu lah. Sebab kita cuma manusia kan. Tapi kalau kita dah beri, so kita lupakan lah. Tak setakat, contoh orang pinjam macam saya lah. Kadang orang pinjam, Ustaz pinjam ni, kalau duit, kita cakap beginilah. Kalau dia susah, dia nak pinjam RM3,000, dia tak makan, jadi kita tak bagilah RM3,000 kan. Kita bagi RM50 lah untuk makan hari ni. So yang RM3,000 tu memang tak lah. Walaupun kita ada duit untuk bagi. Tambah duit-duit lah. Tapi kalau makan, mesti kita bagi makan. Contoh dia lapar, dia jumpa tepi jalan. Makan, untuk makan habis lawan utama, kita jumpa kat jalan, dia kata saya belum makan. So memang kita kena bagi. Kalau kita tak sempat bagus, kita belikan makanan lah. Kalau tak, kita bagi dia RM20, RM10, beli makanan. RM50 terpulang lah. Tapi maksudnya kalau bab makan ni, susu anak makan, kalau berdepan memang kita kena bagi lah. Tapi kalau melibatkan hutang alung, tu minta maaf lah kan. Itu memang kita tak berapa nak faham dah kan. Duit tu banyak sangat. Jadi saya pun tak juga. Untuk hutang alung pun dalam bahasa saya pun tak mampu lah. Tapi kalau macam yang kecil-kecil, sebab kita nak bantu lebih ramai orang kan, makan sampai kita, saya pun macam tu, saya tengok, saya lepas dia orang cakap saya dah tinggal sini 6 bulan macam keluarga tadi. So kita tanya yang, bukan kita tanya cikgu sekolah, kita tanya ni berapa lama dia kat sini. Saya tanya kan, ni memang dah lama Ustaz, 2 tahun dah macam tu. Ni dah dekat ni dah setahun setengah. Tanya, betul lah. Jadi masih dah lama dia situ, bukanlah baru malam tadi dia datang, dia buat camping tepi jalan nak cek rumah contohnya kan, supaya kita hadiah rumah kat dia, tak. So kita bagi sebab kita rasa macam kita kena bagi setakat yang kita mampu lah begitu, insya-Allah. Ada juga orang kita berberi sekejap lagi dia minta. So kita maafkan dia, jangan benci dia, maafkan. Mungkin dia ambil peluang dia kan, dia nak ni. So kita bagi apa kita nak bagi, so kita bismillah bagi orang lain pula. So begitulah, insya-Allah. Terima kasih. So tuan-puan jangan lupa daftar di www.transformjiwa.com. Keluarga Sunnah 17 September. InsyaAllah Nelly ada. InsyaAllah Nelly kalau tak ada ni, tak ada Nelly, tak ada syuting lagi ni. Ni insyaAllah ada ni. Ada. Kita akan datuknya, datinnya ada semua. Masya-Allah. Terima kasih banyak Nas. Ustaz, walaupun tak sampai perkongsian ilmu yang sangat bermakna, yang membantu untuk kita meningkatkan lagi hidup kita dengan benda-benda yang positif. Dan sebenarnya honestly banyak belajar ilmu baru juga hari ni tentang macam mana kita menolong tu dapat memberi kita lebih kepuasan dan kebaikan. Kita melatih hati kita untuk sentiasa berfikir baik, sentiasa senang hati, jangan ada perasaan hasad dan sebagainya. Tu memang banyak sangat belajar. Dan ini rasa hari yang keluarga sunnah tu nanti Ustaz akan berkongsi lebih banyak lagi. Betul kan Ustaz kan? Ustaz akan berkongsi lebih banyak lagi. So akan buat kita orang menangis ke? Rasanya mesti. Satu hari je ke Ustaz? Satu hari je. Ni memang kena sediakan tisu lah. So jangan lepaskan peluang untuk sama-sama dengar dan timba ilmu daripada Ustaz. Dan semoga kita semua mendapat manfaat, dan juga Ustaz pun yang memberi ilmu pun dapat manfaat dan memberi manfaat ke orang. Dan insyaAllah kita semua akan ada kat sana. Memang kita suka dengan Ustaz. Dan semoga ramai-ramai daftar ke keluarga sunnah tu untuk kita sama-sama menimba ilmu dan dapat lagi tingkatkan hidup kita dengan benda-benda yang diredai Allah, insya-Allah. Kan? Betul tak? Terima kasih Ustaz. So jemput keluarga sunnah tu program pagi 9 pagi 5 petang. Dia akan pecah laki perempuan. Ramai orang cakap dia campur, laki perempuan bercampur, macam mana pula isteri orang dia bercampur. Ya, laki belah sini, perempuan sebelah sinilah. Cuma ada sesi masa bersama keluarga dan ada sesi aktiviti. Biasa macam anak-anak sekolah, program PABG. Kan anak-anak pergi kat mak ayah. Takkan mak, jadi anak-anak pergi kat mak ayah. Kadang-kadang pergi kat cikgu. Kan kita kan. Macam sikit-sikit, aktiviti sikit-sikit je. Tapi kebanyakannya pengisian-pengisian. So tak ada apa yang ni. Dan orang kata program macam apa orang kata? Orang kata bukan keluarga sunnah, punah orang yang ni pula. Jadi bukan punah, tak. Dia memang pecah. Tak adalah campur. Lepas tu biasalah setakat macam ni. Lelaki pun dia tak ada, lepas tu setakat pegang tangan pasangan, tak ada apalah, orang masing-masing dengan masing-masing ni pegang tangan. Lepas tu bisik kat pasangan, kalau nak buat boleh buat, tak nak pun tak apa. So begitu. Kadang ada tak ada orang cakap macam peluk-peluk tak malu depan orang, tak ada. Setakat pegang tangan, bisik macam tu macam biasa. Kecuali orang yang kalau nak fikir negatif dia fikir bukan-bukan lah. Tiket dia berapa Ustaz? Tiket dia kalau seorang 150 kot, 145 ke 150. Tapi kalau dia daftar 5 orang ke atas, seorang RM96 je, 96. Pagi. Umur daripada umur 18. Ingat Datuk Kamarul.
18 tahun, 8 tahun pula. 18 sampai 65. Sampai berapa pun boleh lah. Selagi sihat untuk hadir majlis. So anak kecil kena minta orang jagalah. Dulu pernah ada buat bilik untuk pengasuh anak pagi sampai petang. Tapi bila dah tengah hari, anak-anak tu dia orang dah semangat semua sekali kan. Semua dah masuk dalam dewan. Dan kita sama ceramah dengan anak-anak tu. Jadi begitu. Dulu saya buat. Saya siapkan 3 bilik, banyak bilik untuk jaga anak-anak. Children room ni. Tapi dah tengah hari nursery tu memang separuh 2 jam, 4 jam boleh. Tapi kalau sehari nursery. Tapi Ustaz kalau tak ada pasangan macam mana? Ramai yang datang single. So yang single, ada yang datang single. So masa aktiviti tu banyak juga yang datang single. So dia akan, dia bukan macam mesti bisik pasangan, peluk pasangan. Dia dengan laki, perempuan. Dia ada tim-tim yang datang sendiri ramai. Memang selalu ramai yang datang sendiri, yang bujang-bujang ramai. Boleh juga bawa mak ayah mertua. Kadang ada mak ayah mertua, hadiah mak ayah teringin nak tengok majlis macam tu. Kat masjid lagi banyak ceramah yang bagus-bagus, yang banyak ilmu. Ini orang kata sekali-sekali lah tukar-tukar angin kan. Duduk dalam dewan sejuk sikit, ada suasana sikit. Selada makan, kita siap insyaAllah. Kalau tak ada apa, ada sekali makan. Tapi dah packing sebab dalam dewan ramai-ramai kan, takut tak sempat hidang. Selada insyaAllah. Nanti kita buat, boleh tu nanti kita siapkan hadiah nanti. Kita cuba ada hadiah. Datuk nanti sponsor nanti iPhone kan Datuk Datuk Kamarul dengan Rita nanti sponsor iPhone. Mungkin ada 3 biji iPhone ke kita hadiahkan. Tak janji, kita akan bincang lepas ni lah. Boleh insyaAllah. Terima kasih semua. Semoga Allah terima semua sekali. Kita doa sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin. Ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami yang sayang kami, ampunkan dosa-dosa kami, sayangilah kami. Ampunkan dosa kedua mak ayah kami, sayangi mereka, bahagiakan mereka. Ya Allah, kami hanya inginkan keredaan Kau. Redalah pada kami, redalah pada keluarga kami ya Allah. Pimpin bimbing kami, jangan biarkan kami ya Allah. Teruslah bimbing pimpin kami sepanjang hayat kami ya Allah. Wahai Allah, berkatilah kehidupan kami, kawan-kawan kami ya Allah. Kawan kami yang bersedih, bahagiakan. Yang susah Kau lapangkan, masalah hutang Kau selesaikan. Yang berjodoh yang baik, kawan-kawan kami yang baik, belum ada anak, anugerahkan anak soleh-soleh. Ya Allah, Kau yang baik, belum ada anak, biar anak soleh-soleh. Kabulkan doa cita kami. Terima kami semua. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa wasallam. Walhamdulillah alamin. Terima kasih semua. Selesai.